selepas Ramadan. Betul kan? Alhamdulillah, tahniah kepada Surau Cengal, pihak yang mengusahakannya memulakan dah kuliah selepas Aidilfitri dengan cepat. Sebelum ni dah mula ya, minggu lepas dah mula kot. Isnin hari tu mula. Jadi sebelum ni pun bulan Ramadan pun Surau Cengal pun sama masih meneruskan lagi kuliah ni, masya-Allah. Jadi banyak lagi sebenarnya kuliah yang belum mula. Dia kata habis raya dulu Ustazah, esok habis raya baru mula kuliah. Jadi masing-masing ada jadual. Jadi insya-Allah musim raya ni kita pun makan rohani, kita juga makan fizikal, makan emosi semualah. Semua makanan kita nak makan. Alhamdulillah dah mula ya. Okey. InsyaAllah kita pun bersiaran melalui audio kuliah. Kalau siapa yang nak share boleh cari melalui audio kuliah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita pelbagai nikmat yang paling utama, nikmat kita dilahirkan sebagai manusia, kemudian lahir pula jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baru melepasi satu nikmat, melampasi bulan Ramadan. Lepas tu nikmat Aidilfitri. Kemudian insya-Allah kita sama-sama mengejar nikmat puasa 6. Puasa 6 yang mana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal seumpama berpuasa selama setahun. Ada sebahagian ulama mentakhrijkan hadis ni, bukan takhrij, maksudnya dia menterjemahkan, dia menafsirkan, menjelaskan tentang hadis ni. Bulan Ramadan kita berpuasa 30 hari kali 10. Bila kali 10 ibarat 300 hari. Jadi nak cukupkan dapat pahala setahun, maka tambah 6 hari, 6 kali 10 60. Kan setahun dalam 360 hari. Maka kalau kita berpuasa 6 hari lagi tambahan di bulan Syawal, kita dapat pahala puasa seumpama setahun. Walaupun lepas ni kita ada hari tak berpuasa sampai jumpa Ramadan akan datang, umpama seperti kita puasa setiap hari. Dan insya-Allah mudah-mudahan mana-mana hari kita meninggal umpamanya dalam keadaan kita berpuasa. Itu dari segi bentuk ganjaran, tapi sudah tentu tak sama dengan orang yang tetap berpuasa. Tadi tu saya ada kuliah di Wisma Negeri dulu, habis lambat juga kat sana. Ada soalan sebelum saya keluar, dia kata, Ustazah, saya pagi tadi dah niat puasa fardu dan juga sekali qada dengan juga niat Syawal. Lepas tu tiba-tiba ada jemputan, ada makan-makan. Biasalah kerja pejabat ni kadang jabatan ni buat, bahagian ni buat. Jadi dia kata, macam mana, boleh tak saya buka puasa? Jadi boleh tak buka ni? Sebab dia niat qada. Sebab dia niat qada sekali. Jadi bila niat qada, saya kata tak boleh, tak dibenarkan dia macam puasa fardu, melainkan kalau sakit, tak sihat, tak mampu. Ini bab sakit tak mampu menahan godaan makanan ni. Sakit nafsu ke apa ke kan. Tapi dari sudut hukumnya tak boleh sewenang-wenangnya untuk berbuka puasa bagi yang meniatkan puasa qada. Lepas tu saya pun kata, kalau begitu Kak, sebab kadang kita tak tahu ada majlis ke apa, tiba-tiba orang jemput kan. Jadi boleh saja bulan Syawal ni kita niatkan puasa 6. Kok-kok lah tiba ada orang panggil makan ke apa, jadi puasa sunat boleh saja berbuka. Boleh saja berbuka sebab kita ada tempoh masa lagi Syawal ni. Jadi dia kata, boleh ke Ustazah qada tak habis lagi ke? Memang afdalnya dahulukan qada. Memang afdalnya. Tetapi tidak bersalahan, tak menjadi satu kesalahan ataupun menjadi, walaupun ada ulama mengatakan makruh. Maksudnya puasa sunat Syawal saja tak sertakan dengan qada. Maksudnya tak utamakan puasa qada. Jadi bab gabung niat ni, maksudnya ini dah jelas. Dah banyak dah penerangan daripada guru-guru, ustaz-ustaz kan. Kalau kita baca penerangan Dr. Zulkifli Al-Bakri sendiri pun kita boleh faham. Walaupun yang afdalnya memang habiskan qada dulu, tapi dibolehkan. Bila niat qada, automatik kita akan dapat puasa 6. Jadi sekiranya niat puasa 6 je,
tak niat qada. Jadi nanti dah habis rumah terbuka, dah tak ada dah, orang tutup dah rumah semua. Masa tu barulah start. Bila hari Isnin Khamis start puasa qada pun boleh. Pagar sekali kunci, bukan rumah je kan. Dia rumah terbuka ni zaman lani lah kan, bukannya Syawal je lah. Sebab dah tak cukup minggu, bulan Syawal ada 4 kali je. Nanti tengoklah lepas Syawal nanti bersambung lagi tu. Ada lagi jemputan tu. Dan orang mula aktifnya selepas ni lah, dalam minggu depan. Sebab orang dah habis puasa 6 kan. Kemudian orang boleh gaji minggu depan. Bagi yang bekerja. Paling penting lagi tak boleh gaji, tak boleh jemput orang. Dia pun tak cukup duit nak makan. Okey. Jadi ini merujuk kepada perbuatan Aisyah. Diriwayatkan Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Aisyah sendiri, hadis Aisyah. Maksudnya perkataan, cerita Aisyah. Aku pernah menangguhkan puasa qada sehingga bulan Sya'ban. Maksudnya perbuatan Sayyidatina Aisyah itu menunjukkan bahawasanya tidaklah menjadi satu kesalahan ataupun satu dosa, tapi afdalnya qada awal lah. Jadi para ulama kata mustahil sekiranya Aisyah tidak puasa 6, sedangkan Aisyah yang paling tahu tentang keutamaan puasa 6. Di situlah dia ambil di antaranya ulama yang mengatakan boleh saja nak berpuasa 6 Syawal tanpa disertakan dengan niat qada. Qada lah selepas tu. Antara halangan kita macam tu lah. Kan. Jadi kalau puasa 6 Syawal tiba-tiba dah mai makan, jemput makan kat rumah, ya ada nasi biryani. Kalau nasi putih, ayam santan durian ke, dia sebut menu tu pula kan. Oi bang, tak jadilah bang. Walaupun yang jemput tu lepas asar kan. Lepas asar. Dah buka dah Zohor tu. Saya niat sunat je. Contoh. Maksud dari segi hukumnya boleh. Tapi kalau mampu, habiskanlah. Pergi rumah dia bawa tupperware kan. Masya Allah. Okey. Lepas tu ada orang kata, Ustazah kan afdal terima jemputan. Yang ni kalau kita baca dalam Riyadhus Salihin, dalam bab jemputan makan ni, Rasulullah sebut sama saja. Maksudnya apabila kamu diberi jemputan, ada hadis Nabi, ada jemputan makan, jemputan kenduri kahwin sekalipun, maka sama ada kamu teruskan berpuasa lalu berdoalah untuk orang yang menjemput. Ataupun maka kalau dan boleh juga untuk kamu berbuka lalu makanlah. Maksudnya bukannya di situ afdal berbuka sebab nak meraihkan orang yang menjemput. Faham tak? Nabi sebut dalam hadis tu, maka boleh saja kamu teruskan berpuasa dan berdoalah untuk orang yang menjemput. Maksudnya boleh pergi je. Contoh orang jemput kenduri kahwin jatuh pula pada hari yang kita tinggal saat itu, jelas hari terakhir nak puasa sunat ni. Kalau tak cukuplah 6 Syawal ni. Ramai orang yang last kali tu. Memang baru pulun betul-betul. Pasal orang jemput pula kenduri kahwin kan. Kenduri kahwin ni kalau dijemput depan, lepas tu jiran pula, lepas tu saudara mara pula, lagi beratlah kewajipan kita untuk hadir. Kecuali ada halangan betul-betul. Maka boleh saja kita pergi lalu kita doakan kan, antara doanya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma fil khair, ataupun doakan je bahasa Melayu, moga diberkati majlisnya, moga dimurahkan rizkinya. Jadi tak perlulah kita nak cakap pula dan poso kan. Tuan rumah tu tak perasan tu, dia tak tanya. Kadang tuan rumah akan tanya, dah makan lom kan? Dah makan lom? Kita jawab dah. Bukan menipu, maksud kita dah tu sahur tadi tu lah. Maksudnya niat kita tu supaya tuan rumah tak susah hati. Kita datang walaupun kadang berpuasa. Jadi isteri anak-anak mungkin makan. Jadi kita datang mendoakan, Nabi kata boleh. Ataupun bagi kamu sekiranya ingin berbuka, maka makanlah. Jadi dua-dua pun tak ada masalah. Sebab ada orang memang sayang kalau jatuh pada hari yang dia berpuasa. Ada orang dia mengamalkan puasa Nabi Daud. Jatuhlah puasa tu hari Ahad, hari orang jemput kenduri, ataupun jatuh pada hari Sabtu. Bila gila-gila akan jatuh juga tu hujung minggu tu. Tak apa. Okey, jadi subhanallah,
Maka di situ jelas tentang bab terima jemputan, sama ada kita nak berbuka ataupun kita boleh mendoakan saja kepada yang menjemput. Masya Allah. Okey, itu mukadimah sempena Hari Raya Aidilfitri. Alhamdulillah banyak sangat nikmat yang Allah bagi kepada kita. Dan hari Jumaat hari ini adalah hari Jumaat, Yaumul Sayyidul Ayyam. Dalam satu hadis Nabi bersabda, sesungguhnya keutamaan hari Jumaat ini melebihi daripada 2 hari raya. Lebih daripada keutamaannya daripada Hari Raya Aidilfitri. Hari Jumaat ini adalah hari kebesaran Islam. Hari Jumaat berlaku dalam disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 perkara, 4 peristiwa besar yang berlaku pada hari Jumaat kan. Antaranya Nabi Adam diciptakan. Maksud manusia yang pertama diciptakan pada hari Jumaat. Kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi. Maksudnya bermulanya manusia duduk di bumi ni. Kemudian berlaku juga pada hari Jumaat peristiwa Nabi Nuh berhenti berlayar. Saya tak ingatlah. Ada 2 lagi peristiwa besar, minta maaf. Tapi dalam hadis Nabi itu menyatakan antara 4 peristiwa-peristiwa besar yang berlaku bukan sekadar dalam umat Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan kelebihan hari Jumaat. Dan banyaklah hadis-hadis Nabi kelebihan pada hari Jumaat. Sebab itu kalau kita hari kiamat, betul, hadis itu sebut dan kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Anak saya kan takut hari Jumaat. Kata, Umi, esok Jumaat ke? Ya, takut kiamat esok. Budak kan dia memang pegang. Sebab dia belajar walaupun baru 5 tahun. Dah Jumaat, kita kan suka kan hari Jumaat. Orang bekerja lagi suka hari Jumaat sebab nak cuti. Hari Jumaat, rasa hari Jumaat ni tenang, sejuk, lain kan suasana dia. Masya Allah. Hari Jumaat, hari perayaan, hari kebesaran kita, dan para malaikat pun turun seramainya pada hari Jumaat. Dan ada doa khusus untuk orang yang pergi menunaikan solat Jumaat daripada awal sampai akhir. Orang lelaki pergi solat Jumaat, start dia masuk masjid, dia dengar khutbah semua semayang. Bila dia keluar, para malaikat menyebutkan bila dia berlalu keluar daripada selesai solat Jumaat semua tu, mereka berjalan tanpa dosa. Tanpa dosa dan kesalahan, diampunkan Allah sepanjang mereka menunaikan solat Jumaat dengan khutbah dan sebagainya. Jadi banyak lagi ada waktu doa yang sangat mustajab di hari Jumaat. Sebab itu kita dianjurkan untuk memperbanyakkan doa. Kemudian sedekah. Kalam ulama. Saya tak ingat Imam Nawawi ke ulama besarlah menyebutkan keutamaan sedekah pada hari Jumaat umpama sedekah di bulan Ramadan. Tak, maksudnya keutamaan kalau bulan mana yang paling afdal bersedekah, bulan Ramadan. Kalau hari mana yang paling afdal bersedekah, hari Jumaat. Sebab itu kalau kita nak minta sumbangan ke apa, nanti dulu hari lain, tunggu hari Jumaat. Kalaulah ada orang yang minta tu dia urgent, janganlah kata datang Jumaat nanti. Kan orang ni tengah lapar ni, tengah susah ni. Dah lah baru minta tu hari Sabtu. Dia kata tunggu Jumaat nanti baru datang balik. Ya. Memang merajuklah orang tu kan. Bila ada orang yang memerlukan, paling afdal kita bagi masa dia perlukan. Tak payah tunggu. Lagilah kalau bujah tunggu Ramadan lah ya. Ni baru Syawal. Sebab dia nak ambil barakah berlipat kali ganda. Jadi kalau saat diperlukan, saat itulah yang paling afdal. Nabi pernah ditanya, bilakah waktunya sedekah yang paling utama? Nabi kata saat kamu berhajat dan kamu berkuasa untuk menggunakan harta tu. Lepas tu ditanya, bilakah waktunya? Maksudnya waktu yang paling kurang lah pahala kan. Apabila kamu tidak lagi kuasa ke atas harta tersebut, iaitu waktu nazak. Kan waktu tengah nazak tu kan, kalau doktor kata lagi 2 hari makcik tak lebih dah ni. Tak tidur, tak apalah, zikir apa semua memang tak berhentilah. Lepas tu memang dah tenat apa semua, waktu dah tenat, masa tu orang bawa makanan apa pun memang tak lalu dah. Orang minta apa pun ambillah, mak nak sofa ni ya, ambillah. Mak golang tu yo, ambil. Dapat juga pahala, tapi pahala ketika itu ketika mana kita tahu kita tak mampu dah nak memilikinya.
Kita dah tak mampu apa-apa dah. Masa tu kalau ada simpanan 20,000 pun 20,000 tu mak wakaf ke Darul Ulum ya. Dah tak sayang dah 20,000 tu. Kalau tak 20,000 tu besar kan? Betul. Tapi contoh waktu kita berkuasa. Kita contoh berkuasa, mampu, sehat ni, tengah sehat, segar ni kan. Kita pun cakap dekat anak kita. 10,000 ni mak nak bagi dekat Darul Ulum ni. Contohlah kan, 10,000. Anak pun kata, banyak benar tu mak. Habis tu nak buat apa? Ni duit ni gini-gini mak dapat dan niat nak bagi ni. Mak, kita pergi naik kapal mak. Kan cruise sambil dengar tazkirah tu contoh kan. Kan ada sekarang ustaz-ustaz buat kan. Berapa tu? 8,000 mak. Kita pergi negara ni, negara ni. Tengah sehat, dengar kuasa. Okey lah 8,000, 2,000 hantar. Dah potong 8,000 tu. Faham tak maksud saya? Sebab kita tengah sihat, kita tengah kuasa, kita masih mampu menikmatinya. Nabi kata, inilah waktu yang paling afdal kalau kita nak keluar sedekah. Waktu kita sedang, boleh rancang lagi. Tahun depan rasa tak ada masalah. Tapi waktu nazak, ketika itu hadis Nabi sebut. Dan ketika itu harta kamu sudah pun hampir berpindah milik dah. Masa nazak kan? Sebab apa? Kalau dia tak bagi masa tu, dah meninggal nanti, harta tu tetap akan berpindah. Sebab orang mati takkan mewarisi harta. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kan, apabila nak buat persiapan tentang kematian dia, Sayyidina Abu Bakar memang ialah wali Allah, sahabat Nabi, orang yang ni, dia boleh tahu saat-saat dia nak dekat dah. Dia pesan apa kepada anaknya? Anak Sayyidina Abu Bakar siapa? Fatimah, Aisyah, Fatimah minta maaf. Asma, Aisyah, saya tak ingat dia pesan pada Aisyah ataupun pada Asma. Dia pesan supaya kain kafan dia tu, biasa orang lelaki kain kafan berapa helai? 5 lapis. Perempuan 7, perempuan lebih lagi. Okey, Allahu Akbar. Dah beli belum kain kafan ni? Belum. Ada simpan untuk diri sendiri ya? Maksudnya dah ready dah tu kain kafan sendiri kan, bukan untuk orang lain kan? Siapa meninggal dulu dia ambil dulu kan. Lepas tu kita beli pula. Allahu Akbar. Itulah pakaian terakhir kita. Dan para muslimat sekalian, mudah-mudahan pakaian terakhir menutup aurat sempurna kita bukanlah kain kafan. Sebab kain kafan tu kan memang betul-betul tutup aurat. Nampak muka je, betul kan? Muka pun akan ditutup jugalah akhirnya. Habis semua. Jadi bukanlah kain kafan menjadi pakaian akhir kita yang paling sempurna. Tetapi pakaian kita ni waktu hidup kita dah menutup aurat dengan sempurna, tak nampak bentuk badan, tutup semua kecuali muka dan tapak tangan. InsyaAllah kematian kita juga husnul khatimah. Masya Allah. Saya teringat Ustaz Wadi Anwar. Ustaz Wadi Anwar menggambarkan apabila keluar matahari daripada barat. Sekarang matahari keluar kot timur kan, tenggelam kot barat. Satu hari matahari keluar ke barat, ketika itu masing-masing akan bertempit, maksudnya betul berlaku kiamat benar. Apa tanda-tanda kiamat ini benar? Masa tu barulah gegak gempita, semua ketakutan, balik ke rumah masing-masing. Dan ketika itu semua wanita balik mencari kain telekong, kain tudung, kain, kalau ada langsir apa semua untuk menutup aurat. Dan lelaki pula balik ke rumah untuk menjalankan tanggungjawab. Barulah hitung nak jadi suami yang baik, nak jadi ayah yang baik, baru duk menghitung tanggungjawab. Tetapi ketika itu terlambat, apa pun taubat tak diterima lagi, apa pun amalan ditolak, memang tak dicatat lagi dah. Amalan kebaikan ke semua ditolak. Perubahan, hidayah ke nak berubah semua ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tutup dah pintu taubat ketika itu. Jadi masing-masing bila tengok terkejut. Mula-mula ingat fenomena alam. Sebab lebih kurang ada kata 3 hari, ada kata 2 hari. Tiba-tiba matahari tak naik, tak keluar. Pukul 10 gelap lagi. Pukul 1 gelap lagi. Keluar berita TV, fenomena alam luar biasa. Tu je. Masuk manusia kan? Kita akan nantikan kemunculan. Tak percaya lagi masa ni. Orang Islam, orang beriman mungkin masa tu dah tiba masa dah ni. Tapi seluruh manusia belum lagi. Tapi bila keluar betul-betul matahari terbalik, keluar kot barat,
terbit ke barat, masa itulah seluruh manusia semua nak mengucapkan kalimah syahadah. Semua nak ucap la ilaha illallah. Benarlah umat Islam kata satu hari matahari ni masing-masing semua balik ke rumah untuk buat amalan. Masa tu balik ke rumah semayang, zikir, taubat apa semua, tapi pintu ketika tu dah tertutup rapat. Masya Allah. Jadi nak sebutnya, setelah kita mati, yang kita bawa dalam kubur kain kafan sahaja. Keranda tu lah kan. Keranda pun tak. Kain kafan saja semata-mata pakaian kita. Jadi ketika itu si mati tidak memiliki apa-apa. Nak atau tidak semua berpindah harta. Sebab itu time nazak kita tahu kita pun tak ada kuasa dah. Masa tu baru nampak nak sedekah, tetap dapat pahala. Tapi tak sama dengan ketika kita sedang sehat sekarang ni. Sedang kita berhajat sekarang ni. Sedang kita masih memerlukan harta tersebut. Maka kalau kita bagi sedekah sekarang, itulah saatnya yang paling afdal. Waktu sedekah paling susah sekali adalah sedekah masa kita susah. Allahu Akbar. Kalau kita bersedekah, insya-Allah dengan yakin waktu kita susah, Allah akan buka belenggu kesusahan kita satu-satu, insya-Allah. Para jemaah, para muslimah yang saya hormati sekalian, kita bertemu di hari Jumaat, hari penghulu segala hari. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar. Kemudian kita diberi nikmat apa sekarang? Nikmat berada di majlis ilmu. Kalau hari tu saya dengar ceramah Dr. Syuhada, disebutkan ada 7 karamah, kelebihan, kemuliaan orang yang berada di majlis ilmu. Tapi yang saya ingat 5 ya. Saya ingat 5 sebab saya dah cuba ulang. Ada tulis tu kat buku tu tak bawa hari ni. Okey, kelebihan karamah orang yang berada di majlis ilmu. Bila sebut berada di majlis ilmu, mesti keluar daripada rumah, menempuh satu perjalanan sampai di majlis ilmu, duduk sampai habis. Jangan samakan dengan kita buka TV, tengok ceramah, lepas tu kita duduk kat rumah, duduk atas sofa, makan kacang. Kan, kejap baring, kejap ni. Itu bukan majlis ilmu, tapi itu dengan ilmu pun dapat pahala. Okey. Datang majlis ilmu, yang pertama, dipermudahkan jalan ke syurga Allah. Yang ni merujuk kepada hadis Nabi SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa menempuh jalan menuju ke majlis ilmu, Allah akan mempermudahkan jalan ke syurga. Lagi banyak jalan kita tempuh untuk ke majlis ilmu, lagi banyak jalan yang Allah buka untuk ke syurga Allah. Orang yang suka hadir taman syurga Allah, insya-Allah dia juga orang yang Allah suka untuk masukkan dia ke syurga Allah yang sebenar. Kemudian yang kedua, karamah ataupun kemuliaan orang yang hadir majlis ilmu. Dr. Syuhada ada sebutkan, para ulama menyimpulkan majlis ilmu adalah majlis Allah. Maksudnya disebutkan kalau kita ni kan majlis rumah terbuka banyak ni, betul kan? Tapi majlis yang paling utama adalah majlis Allah, iaitu majlis ilmu, majlis zikir. Tak semestinya ada ceramah. Kalau majlis tu kata kita nak buat tadarus, kita nak baca 30 juzuk, seorang 1 juzuk untuk hadiahkan kepada arwah Ustazah Asma. Contohlah kan, kot saya meninggal besok, berkumpullah 30 orang, seorang baca 1 juzuk, nak sedekahkan 30 juzuk bacaan Al-Quran contoh. Itu pun disebutkan halaqah zikri ataupun riyadul jannah. Man salaka tariqan iza marutum bi riyadil jannah. Riyadil jannah iaitu taman syurga Allah. Apa-apa perhimpunan yang adanya zikir. Ada juga berhimpun nak qasidah, ada juga berhimpun nak selawat saja. Jadi apa-apa perhimpunan yang ada pengisian di dalamnya zikrullah, maka itu adalah taman syurga Allah, majlis zikir. Okey, yang kedua tadi tu sebut apa? Diampunkan. Apa dia? Okey, yang pertama tadi memudahkan ke syurga. Yang kedua, yang kedua, majlis ilmu ni adalah majlis Allah, maka kita ni adalah tetamu Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini yang paling hebat. Kita ni sekarang menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetamu ni kalau kita jemput orang datang rumah, kata ni booking rumah depan tu, tuan-tuan tu nak masuk. Okey. Ada kenderaan WK7039 Azia. Tuan rumah nak keluar. Blocking WK7039 Azia. Azia warna apa? Kadang kita tak ingat nombor plate ni.
Tahu tu kan? Tahu. Okey, alhamdulillah. Kalau saya tak ingat nombor plate. Okey. Tika ingat nombor plate kereta. Okey, apa tadi? Kita sebagai tetamu. Subhanallah. Kita kan kalau nak jemput tetamu, kita buat majlis pun kita pilih kan? Betul kan? Orang yang rapat dengan kita, orang yang kita biasa, setengah tu tak rapat sangat tapi mungkin jemput guru-guru. Maksudnya subhanallah, Allah pilih. Maksudnya kita ni antara yang Allah pilih untuk menjadi tetamu di majlis Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar, nikmat yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah juga akan pilih kita untuk berada di syurga Allah yang sebenar. Kemudian yang ketiga, akan diampunkan dosa-dosanya. Dan setiap perjalanan kita tu, tadi tu, setiap langkah tu jauh ke dekat ke, dikira sebagai sedekah. Setiap langkah dikira sebagai sedekah, dapat pahala sedekah. Kemudian maksudnya dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang kita berada di majlis ilmu, didoakan oleh para malaikat. Doa malaikat, Allah maghfirlahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia dan terimalah taubatnya. Itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang seterusnya, yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, terhalang daripada melakukan maksiat. Ni kalau saya lambat 15 minit ni kan, kalau tak mula lagi ni ada yang ngumpet ni kan. Bukan ngumpat saya lah. Contoh, mungkin kita borak-borak jumpa sesama kita, kadang terkeluarlah cerita kan. Macam mana raya, anak semua balik-balik belakang. Termasuklah menantu yang malas tu pun balik sekali. Jadi tersebutlah pula cerita sama menantu yang digeram. Yang tu kalau tak balik pun tak apa yang tu. Astaghfirullahalazim, na'udzubillah. Kadang orang tanya tu tak niat pun, tapi kita yang menjawab pun tak niat juga nak buka aib orang. Jadi terluahlah pula kan. Kebetulan orang tu tahu cerita pasal menantu kita tu. Okey. Tapi sepanjang majlis ilmu, kita akan terhenti seluruh anggota badan kita daripada melakukan maksiat. Yang Dr. Syahadat sebut ni kalam daripada ulama. Saya tak ingat dia sebut syekh mana, guru mana yang sebutkan 7 karamah orang hadir majlis ilmu. Sekarang kita berada di majlis ilmu, seluruh anggota buat ibadah. Mata melihat, telinga mendengar, mulut pula diam. Mulut ni dua je, diam ataupun bercakap. Kan diam waktu tidur, waktu ni. Yang masa bercakap tu kadang banyak cakap, banyaklah salah. Tapi di majlis ilmu memang tak bercakap belaka. Kalau bercakap kan kenalah jeling tu kan. Kalau bercakap tu kenalah tegur dia orang tu. Jadi seorang boleh bercakap, ustazah boleh cakap, ataupun ustaz ataupun guru. Jadi di majlis ilmu, automatik lidah kita ini diam, dan diam itu lebih baik. Maka itu juga satu ibadah. Sebab Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, falyaqul khaira, kata baik-baik atau diam. Maksudnya diam juga pun akan diberi pahala, diam di majlis ilmu. Masya-Allah. Mata kita, telinga kita, tangan, kaki semua jadi saksi bagi Allah di hadapan Allah kelak, yang mana kita hadir ke majlis Allah, kita luangkan masa kita pagi ini berada di majlis ilmu. Itu yang berapa tu? Yang ke? Oh, baru 4. Semuanya 7. Oh, baru 4. Lepas tu 5. Ustazah kata ingat 5 kan. Tiba makin kurang lah pula. Dah sebab dah beza berapa hari dah makin tua kan, daripada dengar itu. Jadi ya Allah, sebab itu jangan percaya pada ingatan. Janganlah percaya pada ingatan sendiri. Walaupun hebat macam mana ingatan kita, tolong jangan percaya. Ilmu ni memang diikat dengan pen dan kertas. Kadang kita dengar, ingat ni takkan lupa ni. Melangkah tu pun dah lupa dah. Betul. Tapi saya memang tulis, cuma buku tu saya tak bawa. 7 karamah kelebihan. Masya Allah, banyak lagi lah kelebihannya. Saya berhenti setakat tu dulu. Bukan kuliah kita lah. Nanti kalau terlintas, saya bagi tahu lagi ya. Banyaklah, subhanallah, insya-Allah. Okey. Ya. Macam mana? Ya, 2 minggu lagi bawa buku tu. Okey. Jadi pada ibu, pada jemaah, sebagai permulaan mukadimah ni, hari ni saya nak bawa tajuk amalan membuka laluan ke syurga. Amalan membuka laluan ke syurga. Amalan banyak dah ni, ibu-ibu semua beramal, dan amalan disebut ni yang selalu kita buat.
Cuma nak supaya seronok dengar untuk istiqamah. Saya pagi tadi, tak apalah hari ni kita tak mula lagi kitab kita bulan Syawal ya. Pagi tadi saya terima ada satu tazkirah pendek, ringkasan, ada Ustaz Darul Ulum buat, Ustaz Nazib buat, dia buat poster, amalan yang diijazahkan oleh Syekh Zainul Asri kepada pada ceramah dia di Darul Ulum masa bulan Ramadan, 10 Ramadan hari itu. Jadi amalan ini Syekh Zainul Asri ni, kalau siapa yang kenal, pernah dengar tak nama dia? Tak apa. Tak pernah kenal ataupun tak pernah dengar, sebab dia juga salah seorang ulama, tok guru, orang alim lah di Malaysia. Ada pondok yang sangat besar, ada anak murid yang ramai, dan dia juga maksudnya dirujuk oleh ramai para ulama juga, masya-Allah, orang yang sangat wara, orang yang sangat alim. Boleh cari Syekh Zainul Asri ni. Dia kadang-kadang turun ke Darul Ulum lebih kurang sebulan sekali macam tu. Kalau dia dapat turun sebulan sekali, saat masa dia pun sibuk. Masya Allah. Kalau ulama-ulama jauh luar negara datang pun kadang pergi jumpa dia untuk ambil barakah dan sebagainya. Jadi satu barakah kemuliaan, satu karomah, maksudnya bila dia dapat turun ke Darul Ulum, orang turun datang ambil ilmu apa semua, kadang doakan untuk anak dan sebagainya. Subhanallah, kalau ikut orang yang berdamping dengan dia tu, yang selalu duduk tengok dia apa semua, hidup bersama pendamping ni, maksudnya orang yang selalu menyantuni khidmat untuk dia. Masya Allah, dia ada karomah-karomah dia lah. Jadi bila diijazah satu amalan, insya-Allah amalan ni amalan yang biasa kita buat, bukan luar biasa. Okey, amalan ni disebutkan cuma saya ni bila saya nampak amalan ni, kita akan detailkan supaya kita bersemangat untuk beramal. Okey. Amalan yang diijazahkan Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri pada 13 Ramadan hari itu di Tahfiz Darul Ulum Seremban, diijazahkan dalam kuliah subuh pada 13 Ramadan hari itu. Yang pertama, amalkanlah satu set siang dan satu set malam. Okey, sebelum saya sebut amalan ni, ibu-ibu pada jemaah sekalian, kita ni nikmat Allah bagi terlalu banyak. Kadang sebab terlalu banyak tenggelam dalam nikmat, kita jadi berat untuk melakukan amal soleh. Kalau kita tengok saudara Islam kita yang berada di beberapa buah negara, mereka ni nak beramal soleh tapi tak boleh. Dibunuh, diseksa, disekat. Mereka hidup dalam ketakutan. Mereka hidup dalam keadaan kebimbangan, kesedihan, kelaparan. Halangan kita ni kalau nak beramal sekarang ni lah, apa yang menghalang kita kalau nak beramal soleh? Nafsu saja. Dahlah salahkan syaitan tu kan. Syaitan, iblis. Sebab apa? Mungkin kita ni peringkat syaitan tak perlu bisik dah. Nafsu yang menguasai kita. Tak kiralah kita ni dalam situasi sibuk ke tak sibuk, yang menghalang kita tetap nafsu. Kadang kita kata hari ni sibuk, tak sempat. Esok lapang pun tak juga. Kalau kita tengok hakikat yang berada di seluruh dunia hari ini, contoh terbongkar keadaan umat Islam di Sudan. Hari tu saya baca ada kanak-kanak umur 6 tahun dirogol sampai mati. 10 orang lelaki kecil tu, 6 tahun tu, tadika kan. Bahkan ramai kanak-kanak di sana mati sebab jadi penderaan seksual. Maksudnya mereka ni tak diberi makan, tak diberi minum, dikurung untuk jadi pemuas nafsu saja. Seksa budak-budak, mestilah dia akan jadi luka, dia akan jadi infection apa semua. Sama juga dengan wanita-wanita Muslim. Kalau tengok wanita-wanita di Uyghur pun sampai mereka minta keizinan, boleh tak nak bunuh diri sebab tak tahan dah diperlakukan seperti binatang. Hari itu saya ada baca dalam internet pengakuan seorang doktor yang terlibat dengan tahanan di Uyghur. Maksudnya tahanan ni lah umat Islam, kalau lelaki ditahan di penjara kan. Mereka dibedah, antaranya disebutkan macam memang hidup-hidup lah.
untuk dia ambil organ. Memang berlaku kezaliman seperti ni tanpa biu, tanpa apa. Kita ni kalau hiris pun ini untuk ambil organ dalaman apa semua. Kan diorang ada gambar-gambar kita tengok bila diorang berpuasa disumbat air paip, dibuka pilih kuat-kuat, dipaksa supaya batalkan puasa. Diletak dalam satu tong yang muat-muat je ni air, letak kepala ke bawah supaya orang Islam ni berbuka puasa. Perempuan tak dibenarkan berhijab, pakai baju labuh sikit kena gunting dan sebagainya. Digambarkan lelaki dah ditahan, jadi dalam rumah tu lelaki lain duduk. Maksudnya pihak yang ni lah, yang menzalimi ni, yang melakukan kekejaman ni duduk untuk memastikan umat Islam tak solat, tak puasa, tak buat semua ibadah. Masya Allah. Maksudnya mereka pula dipaksa untuk kahwin dengan lelaki Cina. Maksudnya dipaksa ni, kalau tak anak ke apa semua. Cerita di Rohingya macam mana kan. Ada seorang doktor tu, Dr. Mat Saleh, dia cerita trauma dia balik daripada kem-kem tahanan ni. Ada seorang kanak-kanak perempuan diam je, macam-macam cara nak suruh bercakap. Akhirnya dia cerita macam mana dia melihat ibu dia tu dibelah perut hidup-hidup, tengah mengandung, bayi dikeluarkan, ibu dia meninggal depan mata. Lepas tu ibu yang menyusu dipotong bahagian dadanya, maksudnya bahagian buah susunya. Macam-macam bentuk kekejaman, kanak-kanak ketakutan menunggu di luar. Saya sebut benda ni saya nak bagi rasa naik bulu roma sikit, rasa sedih, rasa tersentak. Umat Islam di negara-negara tertentu, mereka nak beramal soleh, mereka berlawan dengan kesedihan yang melampau, ketakutan, diugut bunuh, diseksa, macam-macam. Subhanallah. Ada satu video saya tengok tadi, sebenarnya video ni dah lama tapi orang ulang balik. Seorang kanak-kanak baru mangsa bom Syria kan, baru lepas runtuhan, darah penuh ni, darah penuh. Doktor pasal ada luka-luka, doktor nak buat prosedur tak cukup. Kalau kita bius dululah, tak nak sakit, tapi doktor nak buat prosedur untuk masih jahit semua. Jadi dalam keadaan hidup-hidup lah, tanpa bius kan. Tapi yang jadi bius dia adalah Al-Quran. Maksudnya budak tu kecil lagi, bukan besar sangat. Tengok macam 6 tahun, 7 tahun macam tu lah kan. Baca Al-Quran sambil menangis, darah mengalir apa, baca. Yang menjadikan bius dia adalah Al-Quran. Kita pula terbalik, masa baca Quran tu lah ngantuk datang, sakit pinggang datang, gatal datang. Handphone bunyi macam-macam. Tapi dia, Al-Quran itu melupakan kesakitan. Al-Quran itu membuatkan dia rasa tak ada apa-apa dunia ni. Itu bius dia. Kita semayang baru rasa lutut sakit, pinggang sakit. Masa berjalan tadi tu tak rasa. Kadang tu. Subhanallah, kita nak beramal di sini hari ni, tak ada halangan langsung. Tak ada masalah langsung. Yang menghalang kita nafsu kita. Mereka tu hidup memang penat di dunia, penat sedih, penat sakit, penat lapar, penat itu, penat ini, macam-macam. Tapi insya-Allah setelah mati mereka akan rehat yang sebenar-benarnya. Kita ni yang banyak rehat ni, banyak makan ni, sikit-sikit makan, bukan makan sikit. Jadi insya-Allah kita sama-sama berniat, bila kita dapat ilmu ni, kita sama-sama beramal. Memang banyak zikir-zikir, amalan-amalan lain ni pun sekadar Syekh Zainal Asri ijazahkan untuk kita rasa nak menyusun zikir kita. Semua dah beramal dengan zikir ni. Okey, yang pertama dia kata istighfar 100 kali. Buat sekali pagi, buat sekali malam ni. Tak dapat 2 kali ustazah, dapat sekali sehari je nak ulang benda ni. Buatlah. Subhanallah. Kalau tak dapat 2 kali, pagi sekali tak dapat, malam sekali tak dapat, buatlah siang. Tak dapat siang, buatlah malam. Jadi yang pertama istighfar 100 kali. Yang kedua, la ilaha illallah 100 kali. Selawat 100 kali. Banyak ke 100? Ya, 100 untuk syurga Allah, 100 untuk syurga dunia, untuk bahagia dunia akhirat. Apa sangat 100 tu?
Istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, selawat 100 kali. Yang keempat, surah Al-Fatihah 7 kali. Surah Al-Fatihah 7 kali. Saya ni memanjangkan amalan yang dijazakan oleh Syekh Zainul ya. Bukan amalan saya ni. Maksud insya-Allah kita akan sama berniat untuk beramal lah. Yang kelima, ayat kursi 7 kali. Ayat kursi 7 kali. Surah Al-Ikhlas 7 kali. Surah Al-Alaq 7 kali. Surah An-Nas 7 kali. Itu sahaja. 8 amalan zikir. Sekali set, satu set pagi, satu set malam. Saya ulang lagi sekali. Istighfar 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Selawat 100 kali. Surah Al-Fatihah 7 kali. Ayat kursi 7 kali. 3 kul tu. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Masing-masing semua 7 kali. Kalau nak lebihkan surah Al-Ikhlas 10 kali, subhanallah, ada hadis Nabi kan. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali akan dibina untuknya istana di syurga. Subhanallah. Okey. Kalau kita tengok yang pertama, mudah-mudahan kita boleh buat terus selepas ni sebelum Jumaat dan rasakan kenikmatannya. InsyaAllah ambil masa sikit, cuba buat sekaligus ni. Kan 100 yang lain tu 7. Antaranya janji Allah Subhanahu Wa Taala, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya saja dengan kamu berzikir, kamu mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang. Perkara yang pertama, kita memiliki jiwa yang tenang. Bila jiwa kita tenang, masalah tu besar ke, kecil ke, berat ke, ringan, jadi sama. Jadi sama. Sebab masalah is masalah. Masalah adalah masalah. Ujian adalah ujian. Yang membezakan adalah tempat menakung ujian. Tempat menakung ujian di mana? Hati kita lah. Tapi bila hati kita tenang, hati kita sehat. Hati kita kuat. Hati kita dapat khasiat, dapat makanan. Jadi kita akan kuat untuk menerima ujian. Contohlah kalau badan kita lapar. Kalau lapar ni mudah marah tak? Kalau lapar ni memang jadi mudah marah sikit lah berbanding waktu kenyang. Kalau tengah lapar, cucu buat perangai, suami buat perangai, anak buat perangai, memang marah tu dah kenyang barulah. Nampalah marah teruk sangat, panggil balik cucu tu, Wan minta maaf ya tadi tu Wan lapar. Jadi kau pun kamu pun Wan nampak macam makanan. Tu Wan nampak macam rasaksa tu. Okey. Tu lapar. Kalau sakit kepala ke, tengah sakit, demam ke, keadaan demam, orang tak boleh buat bising. Orang jalan kuat pun perlahan sikit jalan tu. Maksudnya bila badan sakit, emosi kita tak kuat, kita jadi mudah marah. Kalau hati kita tak cukup makan, hati kita sakit, kita tak kuat untuk menerima ujian Allah. Ujian Allah tu Allah dah janji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan aku bebankan. Ini kata-kata Allah. Allah janji, Allah sebut. Allah declare pada kita, aku takkan bebankan kecuali yang kamu mampu. Mulut kita je cakap tak mampu, ya Allah aku dah tak mampu, berat sangat. Tapi Allah takkan zalimi kita, Allah beri mesti yang kita mampu. Yang menyebabkan tak mampu bukan silapnya Allah bagi ujian yang berat pada kita, tapi kerana hati kita yang sakit, hati kita tak tenang, tak kuat. Jadi contohlah kan, kalau kita sakit apa, kalau kita sehat, emosi kita stabil kan, suami baru bagi gelang emas, contohlah kan, suami baru beli gelang omeh, gelang omeh, seronok ni, cucu bersepah pun tak marah kan, pinggan suami tak basuh tak marah, seminggu tak marah suami. Sebab apa? Emosi cukup, seronok, gembira, seminggu lepas tu marah balik kan. Subhanallah. Jadi bila kita punya rohani kita kuat, datang ujian Allah tak mudah melatah, tak mudah marah, tak mudah nak bertempik, tak mudah ni.
Memang rasa sedih tu ada, tapi boleh kontrol diri. Subhanallah. Jadi kita cuba buat satu set ni kan, keseluruhan. Sudah tentu yang pertama nikmatnya adalah akan datang ketenangan, akan gugur dosa, karat tu, Masya Allah. Jadi cuba kita tengok yang pertama disebutkan istighfar. Ini semua kita maklum pasal istighfar ni. Dah banyak dengar ceramah dah kelebihan istighfar ni. Ada satu kisah kan, zaman bukan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbali lah. Imam Ahmad bin Hanbal. Ceritanya, ada satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ni dia pergi bermusafir dalam perjalanan yang jauh. Dan dalam perjalanan yang jauh ni, Imam Ahmad bin Hanbal sendiri tak tahu apakah tujuan dan ke manakah dia nak tuju sebenarnya. Tetapi dalam hatinya, maksudnya soalannya dia ada keperluan, dia perlu untuk bermusafir ke satu tempat. Bila dia pergi satu tempat, dalam musafir tu dia berhentilah di satu masjid. Dan masjid ni tak kenal siapa dia ni, sedangkan dia ulama yang tersohor. Dia adalah wali Allah, dia ahli sufi, maksudnya ulama yang besar. Memang namanya terkenal tapi orang tak tahu muka. Kalau sekarang memang senang, semua ada, Facebook ada ni, orang kenal, betul kan? Video live lah, ada lah, apalah. Tapi zaman tu nama dia masyhur tapi orang tak kenal muka Imam Ahmad bin Hanbal ni. Kemudian diceritakan masjid ni, orang yang jaga masjid tak kenal, halau dia, tak bagi tidur dalam masjid. Kemudian dah halau, dia duduk kat koridor. Kat koridor pun tak bagi duduk. Sampailah dia halau keluar daripada masjid. Sebab dengan pakaian yang lusuh apa semua, mungkin orang jaga masjid ni ingat siapalah ni kan, orang ni nak kotorkan masjid ke apa. Tapi nak kata orang alim kan, orang soleh, tak adalah dia bagi tahu saya ni Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau orang kampung tu tahu, berebut tu nak menyantuni, nak memuliakan dia. Akhirnya depan masjid tu ada satu rumah kan. Ada satu rumah pembuat roti. Lalu orang ni pun nampak, orang ni kenal lah, dia kata datanglah, duduklah berteduh di rumahku. Pada Imam Ahmad bin Hanbal pun duk tengoklah amalan orang lelaki ni. Orang yang membuat roti ni, pembuat roti ni, mulut dia istighfar saja. Istighfar sambil uli sepanjang malam pun astagfirullah. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal pun tanya, kenapa kamu hanya beristighfar? Dia kata, alhamdulillah, kan hadis Nabi SAW, barang siapa yang melazimi istighfar akan diberi jalan keluar setiap kesulitan, diberi rizki yang tak disangka-sangka, diberi kegembiraan setiap duka cita. Dia kata, alhamdulillah, segala hajatku sepanjang aku hidup Allah makbulkan semuanya. Segala kesukaran semuanya Allah mudahkan. Aku ada rizki yang banyak dan sebagainya. Cuma ada satu saja lagi doa, yang permintaan hajatku yang belum dimakbulkan, iaitu aku teringin sangat nak berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya rasa memang kita dah selalu dengar cerita ni, tapi kita ulang balik nak bagi tahu hebatnya antara kelebihan istighfar. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal pun, ya Allah, dengan terkejutnya, dengan memuji Allahnya, lalu dia pun mengatakan, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan berkat istighfar kamu itulah Allah telah membawaku ke rumahmu. Kita ni kalau nak jumpa orang soleh, kita pergilah cari nak pergi jumpa, betul kan? Tapi bila Allah datangkan ke depan tu, jumpa tengah-tengah jalan ke kat mana ke, Masya Allah, mungkin itu di antara fadilat ataupun yang kita boleh dapatkan daripada barakah istighfar kita. Mudah-mudahan, subhanallah. Apa-apalah, bukan jumpa orang je lah, apa-apa hajat. Jadi kita tahu istighfar banyak kelebihannya, Masya Allah. Seterusnya, la ilaha illallah. Hadis Nabi, afdalu zikru la ilaha illallah. Zikir paling afdal adalah la ilaha illallah. Lepas tu yang ketiga, selawat. Kita tahu juga kelebihan selawat sangat banyak. Nak sebut hadis Nabi pun banyak. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah maksud dia pembukaan. Ada berapa ayat? 7 ayat. Dikatakan setiap ayat itu akan menutup setiap pintu neraka. Kan pintu neraka pun ada 7. Neraka ada 7 pintu neraka. Setiap kali kita baca Al-Fatihah, ke-7 pintu neraka itu akan ditutup. Dan kita tahu surah Al-Fatihah ini adalah surah yang pertama, pembukaan kepada Al-Quran. Disebut Ummul Kitab, maksudnya ibu kepada Al-Quran, Ummul Quran, macam-macam lah pujian-pujian dan fadilat kelebihan surah Al-Fatihah.
Kemudian ayat kursi. Ayat kursi ni dalam surah Al-Baqarah, betul kan? Ayat yang ke berapa? 200 rasa 285. Macam tu lah. Saya pun tak ingat ayat yang ke berapa dalam surah Al-Baqarah. Dinamakan surah Al-Kursi sebab ada perkataan Al-Kursiyun dalam tu, kursi. Maksudnya kursi tempatnya Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam. Bila turunnya, maksudnya kita jangan bayangkan Allah duduk di situ sebagai bayangan kita, tapi disebut kursiyun. Allah adalah tempat kemuliaan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bila turun ayat surah Al-Kursi ni, Rasulullah terus panggil. Saya tak ingat Zaid bin Harisah ataupun Anas bin Malik, terus kata, tuliskan cepat-cepat. Turunnya satu ayat yang sangat besar. Ketika itu gegak gempita ketakutan para syaitan dan iblis. Sebab turunnya satu ayat pembenteng yang sangat hebat, sangat tebal bagi orang Islam. Maksudnya surah ayat kursi ni, maksudnya benteng daripada kesusahan, kesedihan, kedukaan, benteng daripada godaan syaitan, daripada kejahatan manusia, jin dan sebagainya. Jadi ketika itu syaitan ni macam ketakutan, mereka macam kesedihan, kekecewaan, turunnya satu ayat yang sangat hebat. Sebab dalam ayat itu disebutkan kalimah, antaranya kalimah kursiyun, dan akhirnya kita panggil ayat kursi. Jadi Nabi bila turun saja ayat kursi ni, Nabi macam nak cepat-cepat, bukan cepat, masa menggesa. Yang menuliskan, selalu tuliskan Al-Quran, ayat ni pada daun, kadang tu kan terus nak dibacakan. Nabi kata Nabi memulakan turunnya satu ayat yang sangat hebat, yang menakutkan dan menggerungkan kepada jin, syaitan, iblis dan sebagainya. Masya Allah. Kemudian kita tahu surah Al-Ikhlas. Allahu Akbar. Baca sekali macam 1/3 Al-Quran. Baca 3 kali umpama seperti 30 juzuk Al-Quran dari sudut pahala. Orang yang baca 3 juzuk sungguh memang takkan samalah. Orang yang baca surah Al-Ikhlas melazimi selalu. Kalau ni dia tulis 7 kali. Kalau nak buat lebih dan sebagainya, tafadhal, silakan. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang ikhlas. Walaupun dalam surah Al-Ikhlas tak ada perkataan ikhlas pun. Kan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada perkataan ikhlas. Tapi surah ini jadi surah yang sangat hebat sampai satu kali baca walaupun pendek menyamai 1/3 Al-Quran. Di sinilah para ulama menafsirkan apakah maksud 1/3 Al-Quran. Adakah hanya sekadar dari sudut pahalanya saja? Bukan dari sudut pahala saja. Tapi kalaulah 1/3 Al-Quran ni soalannya isi kandungan Al-Quran nak ajar kita apa? Dalam Al-Quran ada apa? Ada kisah, ada ancaman neraka, ada ganjaran syurga, ada semua perkara lah. Ada pujukan Allah, ada janji Allah, macam-macam tu 30 juzuk Al-Quran. Tetapi daripada 30 juzuk Al-Quran itu, Allah nak kita jadi apa? Ikhlas. Hamba Allah yang ikhlas. Sebab apa? Golongan manusia, orang yang tidak boleh diganggu oleh syaitan, orang yang ikhlas. Orang kuat ibadat belum tentu selamat daripada godaan syaitan. Orang kuat sedekah belum tentu selamat. Tapi orang yang ikhlas buat sesuatu memang kerana Allah, kalau dia tak dipuji oleh manusia, dia tak ada apa? Dia tak ada marah-marah. Kalau dia dikeji oleh manusia, dia masih lagi tenang. Kalau dia tak diberi upah pun contohnya, dia boleh lagi kuat. Orang pula, apa ni? Contohlah ya. Sebab apa? Ya Allah, orang yang ikhlas, syaitan tak boleh bisik, syaitan tak boleh nak hasut dia. Sebab itu apa yang kita duduk belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar sirah, belajar ni, nak jadikan kita orang yang ikhlas. Ibadah kita, puasa 30 Ramadan hari itu, kalau tak ikhlas, Allah tak terima. Walaupun cukup syarat rukun, tak ada buat perkara batal ke apa, memang cukup syarat. Semayang kita apa semua, sedekah kita banyak mana pun, kalau tak ikhlas. Sebab itu digambarkan di akhirat kelak, ada manusia dibawa dengan segunung besar pahala. Kalau tengok tu, confirm syurga lah. Tetapi apabila dihisap oleh Allah, sebab Allah je boleh tahu orang ni ikhlas ke tak, malaikat tu kan catat je. Daripada sebesar gunung tu, kalau tengok neraca tu, berat ni, syurga ni. Tapi tiba-tiba bertukar menjadi habuk. Maksudnya hanya di habuk saja.
Zarah saja. Maksudnya tak ada nilai apa-apa di sisi Allah. Subhanallah. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan kita apabila sentiasa beramal dengan surah Al-Ikhlas, ulang, sebab setiap ayatnya cerita tentang zat Allah, akhirnya hati kita menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas sebagai seorang ibu. Walaupun anak tu menyakiti hati kita, tetap doa yang baik untuk anak. Sebab kita doa kerana Allah. Ni ada 5 orang anak, seorang ni nyakitkan hati. Dia pula anak tengah. Bila baca doa tu, melangkau tu tak sebut nama dia. Langkau tu, ni tak sebut nama dia. Kalau sebut je, sakit hati, geram sangat, perangai teruk sangat contoh. Jadi, kalaulah kita ubat hati kita dengan surah Ikhlas, akhirnya kita kata, ya Allah, anak ni adalah anugerah. Yang buruk ke yang baik, dua-duanya bawa ke syurga. Yang baik, kita jadi syukur dengan anak yang baik. Anak yang kurang baik, kita jadi sabar. Nabi kata, sangat pelik orang mukmin itu. Apabila diberi nikmat lalu dia syukur, syurga baginya. Apabila diberi ujian lalu dia sabar, syurga baginya. Dua-dua tu. Hidup kita antara dua ni je. Syukur, sabar. Syukur, sabar. Nikmat, ujian. Nikmat, ujian. Sekarang ni pun sedang diuji ni. Ngantuk ni. Tak ngantuk. Diuji apa? Tengok jam. Sebab masa dah lebih. Betul kan? Sebab ada orang ambil anak kat, ada anak, ada cucu. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi sedang elok dah saya rasa. Sebab tadi kita mula pun dalam jam ni lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau orang tanya, kita mencari-cari macam mana nak jadi ikhlas ni, susahnya nak ikhlas ni. Amalkan, lazimilah membaca surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan sampai satu hari, satu ketika, sikap yang menyedihkan kita, sikap manusia yang menyakiti hati kita, kita tetap nampak di sebaliknya adalah Allah yang menguji kita, bukan manusia yang menguji kita. Akhirnya kita ikhlas untuk memaafkan, kita ikhlas untuk menerima, bahkan kita mendoakan yang baik-baik pula. Allahu Akbar, subhanallah. Saya mohon maaf salah dan silap para ibu, para jemaah sekalian. Mudah-mudahan 8 amalan tadi kita sebut sama-sama sekali. Istighfar 100 kali, La ilaha illallah 100 kali, selawat 100 kali, Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, 3 kul 7 kali. Itulah kan? Subhanallah. Amalan biasa yang kita buat, cuma kita susun lebih cantik dan kita kena istiqamah dan juga disiplin. Maksud disiplin, contoh siang hari terlupa. Bila terlupa malam buat 2 kali. Top up, maksudnya cover. Bila kita buat macam ni, melatih disiplin. Kalaulah dah berlalu satu hari, tak apalah, lupa nak macam mana. Esok memang lupa lah, selepas tu lupa. Tapi bila buat macam tu. Yang kedua, betul-betul kalau nak buat, tulis, tampallah dekat peti ais ke, tampal dekat dapur ke, dan nampak tunjuk, nampak usaha kita tu. Ini orang yang betul-betul nak beramal, dia akan mula susuli dengan usaha. Usaha pertama, macam mana supaya tak lupa. Masya Allah. Di samping zikir-zikir, amalan-amalan yang lain, kita teruskanlah seperti biasa, insya Allah. Saya mohon maaf zahir dan batin para jemaah sekalian. Insya Allah kita bertemu lagi. Saya ucapkan selamat hari raya Aidul Fitri. Moga kembali pada fitrah. Tadi ada yang kata, Ustazah nak datang rombongan kan ke rumah, dipersilakan, tak ada masalah. Hari tu rombongan daripada Taman Pinggiran Golf 50 orang datang, 50 kat 60 orang. Muat, duduklah celah-celah, insya-Allah. Walaupun kata boleh bincang, nanti kita pilih. Tapi malam je biasa saya dapat ya. Malam saja, sangat seronok terima tetamu. Makan yang simple biasa je pun tak ada masalah kan. Ya, tengoklah kan apa yang jadi. Sayang kalau tak makan, sedap saya masak. Selalu orang kata gitu, Sia Ustazah dah sarat apa semua kan. Tak apa, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan tetamu yang datang bawa barakah, mudah saya bersalin insya InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, jadi setakat itu kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.